Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Surah Aminuddin Harun, Menteri Besar, dan terima kasih kepada beliau dan seluruh jawatan kuasa, terutama di Kuala Pilah, Saudara Anthony Lot, Mat Sabu, Saudara Madius, dan pimpinan Perkataan Harapan yang hadir. Malam ini istimewa kerana orang Kuala Pilah dan negeri sudah bangkit pertahankan hak mereka dan erti merdeka dan Malaysia. Jadi saya nak mulakan mukadimah ini dan bercakap apa erti merdeka. Kata Burhanuddin Helmi, seorang pejuang kebangsaan, merdeka itu bermula dengan darah dan air mata. Robohnya kota Melaka. Burhanuddin difikir jauh. Robohan kota Melaka kerana diserang oleh penjajah Portugis. Gimana kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Inggris, merompak kekayaan kita, bagi kepada raja-raja mereka, perkaya negara mereka, miskinkan rakyat kita. Negeri Sembilan tak ada sekolah, bukan KGB saja, tak ada sekolah kebangsaan. Penjajah tahu, jaga negeri, rompak harta rakyat. Itu arti penjajahan Inggris pada masa itu. Bukan saja Negeri Sembilan, seluruh semenanjung tanah Melayu. James Brooke di Sabah dan Sarawak terutamanya, dia panggil Raja Brooke, Raja Brooke yang jaga. Baik, itu penjajahan. Kita tidak ada suara, kita tidak ada kebebasan, kita tak boleh kendali harta kita, tanah kita, agama kita, bahasa kita tidak dapat dimartabatkan. Itu arti penjajahan. Jangan lupa, bapak-bapak kita pejuang-pejuang besar dulu berperang, bertempur, sebab saya katakan darah dan air mata untuk mencapai kemerdekaan negara kita. Jadi orang muda, termasuk ni pasukan motosikal, jangan lupa. Terima kasih banyak pasukan motosikal, terima kasih banyak kerana beri sokongan. Baik, jadi saya nak mula ingatkan, mengapa 31 Ogos Semenanjung dan 16 September Sabah Sarawak. Almarhum Tunku Abdul Rahman dalam perjanjian dengan Inggris mau tetapkan pada 31 Ogos, tapi tak sempat dimeterai perjanjian, maka ditetapkan 16 September Hari Malaysia. Maknanya Sabah dan Sarawak bersama dengan Semenanjung Tanah Melayu menjadi Malaysia dari 3 wilayah, termasuk Singapura pada peringkat awal. Jadi jangan lupa ya. Baik, sudah merdeka. Untuk apa kita merdeka? Dulu Inggris rompak, sekarang orang Malaysia rompak. Tak boleh. Dulu orang Inggris jadi penjajah, mencuri harta kita, balak kita, dan sekarang diganti oleh orang warna kulit kita, tetapi kerjanya sama, rompak harta rakyat. Jadi kita harus tanya, merdeka itu artinya apa? Artinya kebebasan, artinya suara rakyat itu jadi suara keramat, bukan orang Melayu ganti Mak Saleh atau tokai Cina ganti tokai Inggris, bukan, tetapi mesti diganti oleh rakyat yang menjaga, memaknai kemerdekaan dan tidak mengamalkan cara rompakan penindasan yang lama. Sebab itu saya kaitkan dengan gesaan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Balad. La uqsimu bihadzal balad, cerita pasal kota ini. Wa anta hillum bihadzal balad,
Tapi saya nak tekankan apa yang disebut dalam Al-Quran, bagaimana kita boleh mengangkat martabat kita. Falah tahamal aqabah, bagaimana kita manusia boleh mengangkat martabat kita menjadi lebih tinggi, lebih mulia. Bagaimana? Al-Quran menjawab, tentunya kita dengan akidah, dengan akhlak, dengan salat, amalan. Tapi dalam konteks ini, negara ini kadang-kadang bila kita dengar ceramah-ceramah politik ini, bila Islam, dia tak cakap soal penindasan, dia tak cakap soal rasuah, ya. Dia cakap hal-hal yang boleh selamatkan diri dia. Jadi sebab itu saya nak ingatkan gesaan Al-Quran dalam surah Al-Balad, falah tahamal aqabah, bagaimana kita boleh mengangkat martabat kita sebagai manusia. Fakku raqabah, ini ada erti kemerdekaan. Bebaskan perhambaan. Kalau betul kita ini orang yang beragama, mau mengangkat taraf kita sebagai manusia, bebaskan diri, bebaskan negeri, bebaskan rakyat dari segala bentuk perhambaan. Itu erti merdeka. Ini dah merdeka. Hidup Melayu, tindas orang Melayu. Hidup Melayu, tanah Melayu kamu sapu. Hidup Melayu, balak hilang. Bangsat semua, ya. Betul. Orang kata Anwar cakap kasar. Apa tak kasar? Kamu rompak tanah orang kita, kamu curi harta mereka, kamu kayakan diri kamu dengan anak-anak kamu. Tiap kes sebut tentera laut kamu sapu, tentera darat sapu, tabung haji sapu, projek anak-anak miskin di Sarawak, elektrik untuk sekolah kamu sapu. Apa punya jenis manusia ini? Terima kasih. Ya, merdeka. Merdeka artinya bebaskan rakyat, bukan bebas diri kamu dengan segala kehebatan, segala kekayaan. Ini arti merdeka. Fakku raqabah, membebaskan manusia daripada penindasan dan perhambaan. Apa? Oleh kerana dia miskin, dia kita anggap bodoh, bagi RM200 dia cium tangan. Apa beza kamu dengan penjajah Inggris? Orang seperti ini, seperti mana kita buang Inggris daripada tanah air kita, kita mesti buang mereka dari pemerintahan dan pentadbiran negara kita. Ingat, ini arti fakku raqabah, bebaskan manusia dari segala bentuk perhambaan. Ini arti merdeka bagi kita. Merdeka bukan sain dengan ini negara diisytiharkan merdeka. Bukan angkat Perdana Menteri Melayu ganti Inggris, bukan angkat Perdana Menteri besar ganti gubernur, tetapi angkat orang yang boleh membela nasib rakyat kita. Sebab itu disebut kemudian dia yatim dan orang miskin. Summa kana minal lazina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dirumuskan kesabaran dan kasih sayang. Ini saya cakap macam ni. Ustaz Hadi sebut pula orang pemimpin harapan ni, termasuk saya dengan Mak Sabu, tak beriman pula dah. Ustaz Hadi, ya. Saya tak mau cakap lebih-lebih. Dulu dah kafir mengkafir dah 2 masjid, 2 imam gaduh. Sekarang ni nak bangkit pula, kita tak setuju, dah jadi macam tu. Tapi memadai, saya kata. Saya tahu marhum Ustaz Fadil Noor, saya tahu marhum Tugu Ni Abdul Aziz, beza pandangan mereka. Tapi tak apa, cukup saya jawab sekali itu dulu. Tetapi saya nak tekankan di sini, apa arti kemerdekaan. Kita di Kuala Pilah, Madius di Sabah,
keluarga kita dikapit, anak-anak kita dimaniurai. Semua itu anak-anak kita. Saudara, saya terima kasih. Ada yang kata okey, Anwar patut naik jadi Perdana Menteri. Saya kalau diberi amanah, saya bertanggungjawab bagi memanai kemerdekaan itu. Sudahlah. Takkan bila jadi menteri, Perdana Menteri mesti kaya raya, kutip sana kutip sini. Ada seorang menteri mati, isteri dia bergaduh dengan mertua dia, berebut 1 bilion ringgit. Ya, saya nak tanya, mana UMNO ni? Mana PAS? Mana Bersatu? Tak fikir. Seorang menteri mati 1 bilion ringgit. Kamu nak dapat 40 ringgit pun berapa pula niaga di situ tadi. Nak dapat 5-60 ringgit satu hari. Apa, saya tegaskan semula, apa jenis manusia yang tak berhati perut ini? Satu projek, Mak sebut tadi, projek apa? Projek anak miskin Sarawak, anak kita, anak Melayu, anak Melanau, anak Dayak, anak orang Ulu, anak Berdayuh, anak kita. Sekolah tak ada elektrik, nak pasang elektrik, kamu nak ambil lagi untung 180 juta. Kamu yang kaya ni. Sudah, bagi saya ini politik. Bukan soal nak musuh orang, gaduh orang, tapi ini erti kemerdekaan. Kita sambut Hari Malaysia dari Sabah sampai Perlis. Jangan kita lupa, tak ada makna ini merdeka. Berapa negara merdeka, orang kerja berhimpun di stadium merdeka. Kemudian setelah 3-4 tahun, rupa-rupanya presidennya, Perdana Menterinya menterkedarah duit rakyat dan duit negara. Apa fitnah? Tabung haji, semua orang tahu. Bukan setakat itu, Ustaz PAS, Dewan Ulama pergi fitnah pula Mujahid Rawah. Mujahid tak boleh bertahan lagi, saman di mahkamah. Mahkamah cek fakta, kalah PAS ni. Baru tahu. Dah habis tak ada modal, tak ada beriman. Kita tak beriman pula. Benda politik ni. Jawab ni soal ini. Tengok di Malaysia sekarang. Tahu cabutan judi ni? Bukan cabutan bertuah, cabutan judi. Masa Barisan Nasional 22 kali seminggu. 22 kali. Ya. Mari Pakatan Harapan turun menjadi 8 kali. Saya silap itu, saya kata 18. Terima kasih. Fikir, ini DAP pun ada situ. Lok lagi keras. Lok ini dari soal judi lebih tegas daripada Ustaz PAS. Sebab dia kata DAP sedia untuk menolak cabutan sama sekali. Kata berani dia. Itu dia Panglima kita Anthony Lok ini. Berani. Tapi maklumat ni tak sampai. Jadi kita yang bingai pula. Oh, DAP ni Cina. Memang aku tahu muka dia pun Cina. Ya tak? Saya nak marah dengan tak boleh, menantu saya pun Cina. Baik, kita tahu dia Cina. Tapi kalau saya nak sahabat, ya, cari Cina yang baik, bukan Cina yang curi duit orang. Dulu saya dalam UMNO, lama dulu. Janganlah gelak dulu. Ni kita orang kamu serupa aja. Siapa dia? Pemimpin MCA masa tu. Ada masalah skandal PKFZ. Tanah koperasi miskin di Pelabuhan Kelang dia ambil dengan keuntungan. Apa beza dia? Tapi MCA, Presiden PAS punya kempen sokong calon MCA. Ni yang tak mau judi, dia tak curi tanah, tak boleh sokong. Sebab dia Cina. MCA dia apa? Jawa.
Jadi sebab itu saudara, saya minta kita fikir benar. Sebut tadi semua, sebut bukan saja yang saya sebut tadi, Mara, Velcra, Felda, sebut saja institusi, agensi, ada saja kecurian. Manalah maruah kita. Jadi saya nak rayu lah, betul-betul saya nak rayu, bagilah peluang negeri ini ditadbir oleh orang-orang Melayu amanah, ya. Cina, India, Iban, Kadazan yang baik. Takkanlah dalam juta-juta ni semua penyamun yang tu hoi hoi ya hoi, siapa sokong penyamun. Ingat, ultimate dia ada idea, ya. Saya kena nyanyi baru teringat. Jadi duit kau dan aku semua dia sapu. Balik hafal. Ni tadi saya tengok orang Kuala Pilah ni, apa benda ni Amin ni, tak bagilah dia belajar dulu. Ni pengacara ni pun tak pakai sungguh. Bagi sini kata kat luar situ, diorang ingat adalah sedap nyanyi. Jadi bila buat nyanyi sekali dua, baru pasang, baru kita bersemangat. Nanti pasang sekali, pasang lagu tu sekali lagi. Boleh? Boleh ya? Semangat betul. Kalau semangat berdiri ya, tunggu apa lagi? Mana lagu tak ada? Cara okey lah tu, lagu Aisyah tu, tak apa, okey, tak boleh ya. Itu satu lagi. Amin macam mana Amin? Ada? Okey lah, lagi saya berikan ucapan dulu. Baik, maknanya tak hafal lagi. Orang dah hoi hoi ya hoi dia. Apalah mak ni. Okey. Jadi saya kata tiap agensi yang ada semua ada krisis. Kalau baca laporan media tiap hari, orang ni ditangkap jabatan ni jabatan. Ini banyak tak selesai. Ingat dah dulu air, jabatan air Sabah 200 juta ringgit, itu di Sabah, duduk dalam almari di rumah, belum ada pendakwaan lagi, dan banyak kes. Sudahlah, saya betul-betul nak rayu, tak apalah, orang UMNO ada, UMNO lah, PAS lah, bersatu-bersatu lah, sudahlah, sudah, biar kita cuba buat perubahan ini. Kita ada barisan pimpinan yang mampu. Kalau dah tak boleh, besok cukup pilihan raya, buang mereka. Betul, kadang-kadang orang yang diberi amanah tak semestinya dia kuat. Masa susah dia kuat. Reformasi dia jadi menteri besar, dia pun sama-sama sapu. Bila kita marah, dia lompat. Jadi oleh demikian, saya ingin tegaskan di sini satu isu ni yang penting. Dan memang dalam keadaan sekarang tengah panas, memang macam-macam cerca keluar, ya. Sampai orang dah macam desperate. Termasuklah soal keimanan pun dipetikai sekarang, ya. Mana boleh dalam politik begitu rupa. Kita lawan berhujah lah. Saya sebut tadi judi, Barisan Nasional 22 kali cabutan. Mari Pakatan Harapan turun 8 kali. Naik balik Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, naik balik 22.
Sekarang bawah Tengku Zafrul lagi 22. Dan PAS ada 4 menteri, duta besar. Bila tanya, ana dah bagi nasihat. Baik, tak ada pula riuh. Kalau tidak hari itu pemuda PAS semua riuh, rendah bantah. Sekarang diam, keluh membisu sebab allowance-nya terlalu tinggi. Jadi saudara, tak usah kira itu semua. Kalau tidak ada keberanian bawa perubahan, kalau tak jelas, panggil, minta amin, hantar berpegawai, bagi penerangan. Kalau saya salah, boleh cabar saya. Kalau saya salah fakta ini, PAS boleh saman saya, seperti kita saman mereka bila dia fitnah soal tamu haji dengan Mujahid Yusuf Rawa. Yang fitnah itu ustaz, tazkirah di masjid. Apa dah jadi ini? Tazkirah di masjid pun boleh fitnah orang. Hari itu RUU 355 mana pergi sekarang ni? Mana dia RUU 355 pada merebuk ni, mana pergi Mat? Hilang. Tetapi pernah pemimpin PAS Kedah, dia kata apa? Dia kata Azizah esok mati, kita tanam dia di liang jahat Cina, sebab dia tak sokong undang-undang ni. Ada tip. Saya terkejut, dia kata Allah, ini bukan hudud, ini cadangan manusia menafsirkan undang-undang. Dia cerita kepada orang ramai ni, termasuk penyokong-penyokong PAS, ini hudud. Dan saya nak ambil sedikit saja masa nak cerita pengalaman Indonesia. Indonesia bila merdeka ada 7 kalimat. Soekarno, Hatta setuju dengan Majlis Ulama. Kiai Wahid Hashim dari Jawa, Kiai Hasan, Tengku Hasan dari Aceh, dan beberapa orang lain sarjana dalam Komiti Konstitusi Indonesia. Jawatan kuasa melakar perlembagaan Indonesia. 7 perkataan. Dan menjalankan syariat Islam bagi umatnya. Ya. 7 perkataan. Bila itu disebut, Soekarno sign. Indonesia merdeka. Kita akan menjalankan undang-undang, semua rakyat, dan 7 kalimat perkataan ini menjalankan syariat Islam bagi umat dia. Baik. Bila semua wilayah baca, dari Manado, dari Bali, dari semua yang lain, termasuk wilayah-wilayah yang majoriti bukan Islam, mereka minta nak jumpa Bung Hatta. Soekarno presiden, Hatta itu timbalan presiden, wakil presiden. Jumpa Hatta, dia kata, Bapak, kami dukung Indonesia merdeka, tetapi kami tidak bersetuju dengan kalimat ini, kerana kami takut nasib kami orang-orang bukan Islam. Hatta kata, percaya saya dengan Bung Karno, kami ini pejuang rakyat, kami tidak akan menganiayai orang-orang bukan Islam. Dia kata, ya Bapak, kami salute Bapak dan Bung Karno itu pemimpin kami, kami percaya, tapi selepas Bapak kami enggak tahu. Jadi Hatta kata, jangan. Dia kata, kalau Bapak mau teruskan, silakan, kami tidak akan bantah, tetapi kami akan keluar dari Indonesia merdeka dan kami akan runding secara berasingan dengan penjajah Belanda untuk merdeka. Hatta kata, enggak bisa, kita mesti merdeka, satu kesatuan Indonesia. Dia kata, enggak bisa Bapak, mohon ampun, dan sampai kepada Bung Karno, kasih kami, taat kami, kesetiaan kami, tetapi kami terpaksa berundur. Jadi Hatta kata, nanti dulu, nanti saya fikirkan bagaimana. Hatta jumpa Soekarno, Bung Karno, kita ada masalah. Bung Karno kata, nggak bisa, sudah taken, mana sudah sign. Indonesia kita taken, sudah sign, dan dipersetujui oleh Dewan Konstituante Perlembagaan Indonesia. Tapi Hatta kata, Bung Karno, ya kalau gitu nasib kita, beberapa wilayah ini kan keluar. Jangan, nggak mungkin Indonesia itu merdeka tanpa
kesatuan, termasuk Manado dan wilayah-wilayah yang mayoritas Kristen atau Hindu. Maka Soekarno kata, baik, panggil semula jawatan kuasa, termasuk ulama besar, Ketua Nahdlatul Ulama Indonesia Kiai Wahid Hashim, nenek kepada Presiden Gus Dur atau Abdul Rahman Wahid, Tengku Hasan dan seluruh jawatan kuasa. Soekarno kata, saya nggak mau Indonesia merdeka pecah-pecah, Indonesia mesti bersatu. Ini kata, ya, apa masalahnya? Jawab Soekarno, ini negeri-negeri wilayah yang mayoritas bukan Islam, nggak mau ini 7 kalimat yang disebut Piagam Jakarta. Gunding, bincang, bertengkar gitu gini, akhirnya Wahid Hashim, Tengku Hasan, ulama-ulama besar semuanya sepakat keutamaan kita pada masa itu selamatkan satu Indonesia. Maka padamlah 7 kalimat melaksanakan syariat bagi umatnya. Kerana Soekarno Hatta kata, nak dakwah kita bagi kebebasan, nak terangkan Islam boleh, nak jalankan perundangan keluarga, nikah cerai boleh, tetapi jangan masukkan kalimat ini. Maka terpadam orang-orang Islam. Berapa orang di Indonesia pada masa itu? 95%. Bukan seperti negara kita. 95% orang Islam Indonesia kata, apa yang kita mau? Satu Indonesia merdeka. Apa kita mau? Bebas berdakwah, lagi bebas melaksanakan Islam di peringkat kita pribadi dan keluarga. Tapi mesti padam matlamat menjalankan syariat. Apa keputusan Soekarno Hatta dan jawatan kuasa? Panggil wakil-wakil minoritas atau minoriti, Kristen, Manado, Hindu dan sebagainya. Baik, sekarang kita satu. Kita percaya kepada kepercayaan ketuhanan Yang Maha Esa. Kita terima kenyataan Islam itu majoriti, tapi kita akan padamkan 7 kalimat Piagam Jakarta. Sudah dengar sini baik-baik. Kita kena fikir panjang. Pakai slogan politik mainan tak jalan. Ya. Nak kata nak laksanakan syariat, rasuah boleh. Bila kes Wan MDB dulu PAS kata tak ada salah, kita puas hati Arun Kanda bincang. Maknanya kita pahaman ini agama kena menyeluruh, kena tahu bagaimana nak perintah, bagaimana nak majukan negara. Orang menganggur macam mana nak selesai, harga barang macam mana nak kawal. Itu semua kena kita lakukan, bukan 355. Ya, saya kata Ustaz Hadi berhak bentangkan, saya tidak pertikai, tetapi dia tidak berhak mengecam, menghina dan menghukum orang yang tidak menyokong memikirkan keselamatan negara utama. Sarawak majoriti bukan Islam, Pulau Pinang majoriti bukan Islam, Sabah 50-50. Apa kita nak keras sehingga pecah belah kita semua? Apa dengan saya cakap ini maknanya saya tak Islam, saya menentang hukum Islam? Saya nak guna kebijaksanaan. Bagaimana boleh kita selamatkan negara, bagaimana kita ada kebebasan berdakwah dan melaksanakan perintah dan hukum Islam pada peringkat yang kita mampu. Itu yang kita lakukan. Jadi saya harap saudara dengan penjelasan ini sebagai satu contoh saja, satu contoh bagaimana anak-anak muda terutamanya harus faham, bukan slogan hidup Islam, hidup Melayu, tapi dia tak cerakin dengan detail, dan sekadar mudah dan sewenang-wenang hukum orang, hina orang, murtadkan orang, kafirkan orang. Ini apa jenis manusia begini? Saudara ingat saya akan bekerja sama dengan DAP dan LOK. Kalau mereka tak setuju terima Islam agama persekutuan, bahasa Melayu bahasa kebangsaan, hak keseluruhan Melayu dan bumi putra, dan kedudukan kedaulatan Gajah-Gajah Melayu, mereka sign. Masa itu siapa sign? Saya mewakili keadilan, Lim Kit Siang mewakili DAP, dan Ustaz Hadi Awang mewakili PAS masa itu.
Dia tahu yang DAP sign itu. Tetapi dalam kempen, DAP nak tolak perlembagaan, DAP tolak hak asasi orang Melayu. Sudah ingat saya akan kerjasama dengan DAP kalau dia nak tolak bahasa. Tapi mengapa saya harus fitnah mereka? Dia bercakap bahasa Melayu dia lebih baik daripada ramai menteri. Betul tak saya cakap? Betul tak bahasa yang digunakan oleh Anthony Loke lebih baik daripada sebagai menteri? Betul ke tidak? Betul. Kalau betul, sokonglah Pakatan Harapan. Jadi ini dia bagi kita. Ingat, saya jelaskan kemerdekaan 31 Ogos, Hari Malaysia 16 September. Kita sepakat untuk memerdekakan rakyat, fakku raqabah, dan bebaskan rakyat daripada kemiskinan, kepapaan, penghinaan dan penindasan. Reformasi, lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.